Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Kepada moderator, saudara pelajar Salahuddin dan juga yang di-Pertua Kesatuan Mahasiswa Kelantan di Jordan dan semua abna'i at-talabah, anak-anak kita, para penuntut ilmu di bumi Al-Urdun, dan juga kepada ibu bapa yang berada di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 6 hari bulan November 23, kita dapat berinteraksi dengan anak-anak kita dalam rangka motivasi, semangat belajar, lebih-lebih lagi orang-orang yang sedang berada di luar negara. Ada yang baru setahun, ada yang baru beberapa bulan. Kata orang, air mata masih lagi meleleh. Baru berpisah jauh daripada keluarga. Jadi alhamdulillah, saya anggap semua tu anak-anak kita belakalah yang duduk jauh tu. Anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu di perantauan dan sangat perlu kepada nasihat dan bimbingan, tanya kabar daripada ayah-ayah, ibu bapa, lebih-lebih lagi yang jauh-jauh tu sentiasa ingat kepada anak. Ialah kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya mereka dijaga oleh Allah. Lebih-lebih lagi apabila anak kita berjauhan daripada keluarga, duduk pula di negeri Arab yang mungkin berbeza dari sudut budaya, yang kita kena belajar budaya orang. Satu lagi budaya, satu lagi dia panggil manah, cuaca juga berbeza. Sebab duduk negara Jordan ni, kuat juga tu perbezaan kita kan. Kuat juga perbezaan. Di antara perbezaan yang kita rasa, iaitulah selain daripada budaya masyarakat, cuaca tu sendiri. Jordan ni boleh turun salji ni kat sana tak? Jadi alhamdulillah, anak sudah pun sampai ke Urdun, kepada Jordan beberapa kali pergi ziarah waktu adik-adik kita belajar di sana dulu, pergi melawat. Jadi anak-anak yang ada di luar negara, kita belajar tengok apa nasihat yang dikata oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i di antara kata-kata hikmah dia panggil faidatus safar. Faidatus safar, faedah yang bermusafir. Faedahnya bermusafir. Gini dia kata, tagharrab anil awtan fi talabil ula wasafir fafil asfari khamsu fawaid. Tagharrab anil awtan fi talabil ula. Hendaklah kamu berjauhan, mengembara, tinggalkan kampung halaman kamu itu kerana menuntut ketinggian kedudukan. Yakni nak mencari ilmu. Wasafir, dan bermusafirlah. Fafil asfari khamsu fawaid. Dalam kita musafir ni kita akan dapat 5 perkara. Jadi 5 perkara bila kita musafir, kita kena ada 5 perkara. Yang pertama, dia kata tafriju hammin. Orang yang sibuk, orang yang serabut, orang yang banyak stres duduk di kampung dia, pergilah berjalan. Tengok tempat lain pula. Mungkin budaya orang lain lebih baik daripada kita. Dan kita pun rasa happy tengok suasana, tengok tempat, tengok budaya, tengok masyarakat dan tengok apa ni. Tapi saya tak tahulah pelajar-pelajar kita duduk di Jordan happy ke tidak sebab kita duduk di Malaysia. Bagi orang Arab kalau mari Malaysia dia suka. Dia suka kenapa? Dia suka tengok di sini pokok-pokok, sungai-sungai. Tapi kita yang duduk di sana apa kita tengok? Kita tengok batu-batu je lah, bukit bukau dah. Jadi kita yang penting itu di antara.
waqtisabu ma'isyatin, ada orang pergi mengembara kerana mencari rezeki. Bekerja, bekerja di luar negara, cari minyak, cari logam, cari macam-macam usaha yang mereka lakukan untuk mencari rezeki. Wa ilmin, ini yang kita naknya, yang kita nak ambil fokus kitanya. Syafi'i kata musafir, faedah musafir kita menuntut ilmu, mencari ilmu. Di mana kita akan lihat nanti beberapa contoh yang ditunjuk oleh para ulama salafus salih yang mengembara sampai sebulan perjalanan semata-mata kerana mencari satu hadis. Sebulan perjalanan semata-mata mencari hadis. Wa adabin, dan juga belajar adab dalam musafir. Sebab orang musafir ni, kalau kita baik setara mana dengan orang, kita betul-betul nak kenal dia, safir. Pergilah bermusafir dengan dia. Baru kita tahu, oh dia ni bijak sungguh ni bahagian ngoda makanan. Ada juga orang perangai gitu dah. Oh, kalau bak makanan, bak benung, dia pandai. Tapi bak bayar, dia lari. Dia order banyak, lepas tu dia makan. Orang nak habis makan, dia pula lari keluar restoran. Ini nyakit juga ni. Jadi orang macam ni kalau kita kena, boleh duduk kawan dia nya. Letih kita kena jamu dia. Jadi kita belajar adab juga dalam musafir, kita belajar adab ta'awun, adab tolong menolong, adab bantu membantu. Kita kata ini satu benda yang penting. Wasuhbatu majidin, dan kita akan dapat sahabat-sahabat yang baik, yang membantu kita, yang menolong kita. Itu kata di Imam Syafi'i, tagharrab anil awtani fi talabil ula, wasafir fa fil asfari khamsu fawaidi, tafriju hammin wa iktisab ma'isyatin wa ilm wa adab wa suhbatu majidin. Jadi dalam kitab musafir ini ada 5 faedah yang telah digariskan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa radhiya anhu. Baiklah, banyak lagi lah hadis kelebihan musafir dia, tapi oleh kerana tajuk kita malam ni, iaitulah tajuk adab, nasihat kepada adab kaifa natlubul ilma, bagaimana kita nak menuntut ilmu, bagaimana kita nak mencari ilmu. Maka kita mengatakan di sana ada beberapa perkara yang besar, sebab kalau kita keluar daripada negeri, tapi sampai di sana di tempat kita nak belajar, kita malas. Apa faedah? Baik awak duduk di kampung, ilmu yang kita nak belajar di Jordan, banyak je di tempat kita. Tapi ilmu dari sudut pengalaman, dari sudut khibrah, dari sudut orang panggil mukhalatah, dari sudut 5 perkara yang disebut oleh Syafi'i tadi, mungkin kita tak dapat kalau duduk di kampung. Maka yang pertama sekali yang kita kena, bila kita nak bertalaki, bila kita kena nak belajar, maka kita kena ikut beberapa perkara yang penting ketika kita menuntut ilmu, supaya kita dapat ilmu yang banyak, dan kata orang berbaloi ataupun puas hati mak ayah kita bawa kita pergi jauh-jauh dengan belanja yang begitu banyak, tapi kita dapat pulangan yang besar, boleh buat balik ilmu yang kita kata diperlukan oleh masyarakat, kita kata alhamdulillah. Jadi ada orang duduk luar negara ni macam-macam dia punya teknik. Ya. Ada orang dia suka ya duduk luar negara, dia tekan duduk dalam negeri tidak tak glamour lah macam-macam. Jadi janganlah dia anak-anak kita letak supaya kita dapat ilmu yang banyak, maka kita kena letak di antara perkara yang besarnya, iaitulah bagaimana kita mendapat ilmu supaya kita dapat bawa balik ilmu yang kita belajar ini dengan berfaedah-faedah yang besar, dengan al-fawaid al-jammah. Maka yang pertama sekali, yang pertama sekali iaitu kita kena letak niat kita keluar daripada rumah ini untuk apa. Kalau kita keluar semata-mata kerana nak lari daripada keluarga, ya rugilah kita, dan nanya juga kita pun. Kenapa mau lari? Sebab nak lari daripada keluarga, duduk rumah boring, kena banyak kerja, kena tu kena ni. Kita kata jangan sekali-kali. Jadi yang pertama sekali bila kita keluar menuntut ilmu, iaitulah kita kena niat kerana Allah Azza wa Jalla. Lebih-lebih lagi, para pelajar yang kebanyakan yang pergi negara Arab ni,
menuntut ilmu agama, maka kita kena letak tujuan kita belajar itu untuk apa? Untuk mendapat keredaan Allah Azza wa Jalla, insya-Allah dengan niat yang baik, dengan ikhlasnya niat kita, maka kita akan jadi orang yang sepatutnya mendapat ilmu biiznillahi Azza wa Jalla, barulah kita berfaedahnya pengembaraan kita tu. Kita banyak tahu ni. Kalau ramai anak-anak ni mudah dah. Oh, dia boleh balik setiap tahun. Duitnya banyak. Tapi zaman kita orang tua-tua dulu mengaji, payah. Payah duit kata orang. Susah nak dapat. Lah ni boleh katakan cepat benarlah. Mudah benar nak dapat ilmu. Sebab apa mudah? Sebab duit kita banyak. Alat-alat. Dia panggil alat nak dapat ilmu sekarang ni cukup banyak. Alat nak dapat ilmu cukup banyak sekarang. Sebab apa cukup banyak? Dengan internet kita ada. Kalau tak pergi belajar mana-mana pun, setengah orang tu boleh dah dia dapat ilmu, dia duduk di kampung dia. Dah, ada orang boleh buka kedai. Kita tanya mau buat kursus mana? Kursus dengan internet ya. Kursus dengan internet pun dia boleh boleh faedah yang begitu besar. Maka jangan sekali-kali kita cuai, lalai daripada apa yang sepatutnya kita kena buat. Maka yang pertama sekali kita letakkan niat kita yang ikhlas kerana Allah Azza wa Jalla. Itu betulkan niat. Jangan niat nak lari daripada rumah, jangan niat kerana nak pergi derak nak cari glamour, nanti balik orang puji kita, orang sanjung kita sebab balik luar negara. Jangan. Jadi ana boleh cakaplah kepada pelajar-pelajar sebab saya duduk luar negara lama. Kita duduk luar negara sampai boleh 4 orang anak baru balik. Itu dan nasihat orang tua lah kita kata. Baik. Yang kedua, nasihat yang kedua pelajar-pelajar ini iaitulah an-nahzar minal ma'asi. Jangan ingat. Jangan sekali-kali jauhkan diri daripada perkara-perkara maksiat. Sebab maksiat ni akan menghalang kita daripada apa? Daripada cahaya ilmu yang kita nak belajar. Ni ada pelajar-pelajar ni, belajar kuliah Quran, belajar subjek tafsir Quran, tapi duduk study tafsir Quran, dalam telinga duduk sombak lagu-lagu. Kita kata itu satu perbuatan yang tidak baik. Tidak beradab kita dengan Allah Azza wa Jalla. Macam mana awak boleh dengar lagu, mata tengok buku, study Quran, tapi telinga dengar, bukan dengar Quran, dengar lagu. Kita kata ini perbuatan yang tidak baik. Perbuatan ini perbuatan yang tidak baik. Sebab apa tak baik? Sebab bila ada maksiat, dia bercanggah dua tu. Kata orang, hubbul kitabi wa hubbu alhanil ghina fi qalbi abdin laysa yajtami'an. Jadi cinta kepada Quran, cinta kepada nyanyi-nyanyi lagu-lagu benda lara ni tidak berkumpul dalam satu hati seorang manusia. Jadi kalau kita sayang ke Quran, kita tunjuk cara kita sayang Quran. Kalau tidak, kita tak sayang kepada Quran, kita akan sayang kepada benda-benda yang lagu-lagu yang tidak baik. Karena itulah masyhur sangat nasihat pengaduan Imam Syafi'i kepada gurunya Waqi'. Syafi'i kata, syakautu ila Waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Aku pergi mengadu kepada tok guru aku Waqi'. Sebab sukarnya mengapa? Allahu Akbar. Para pelajar, Imam Syafi'i kata dia suka nak hafal. Sedangkan dia hafal macam komputer. Dia mengapa macam komputer. Dia tengok je, ingat selalu. Macam komputer, macam MP3 kita kata sekarang ni. MP3 dah. MP3 ni kita rakam je dia ingat. Tapi dia kata dia lambat ingat. Susah nak hafal. Dia pergi mengadu kepada guru dia Waqi'. Maka Waqi' kata apa? Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Waqi' kata Syafi'i, mu tinggalkan maksiat. Pada masa tu bukannya ada internet, bukannya ada WhatsApp, bukannya ada geruk ni, bukan boleh akses cerita-cerita karut. Tapi apa ke maksiat zaman tu? Kita kata bukan simple sangatlah, dia tengok berjalan tepi jalan, tengok orang gitu dia sudah dikira maksiat. Maka katanya waqala i'lam bi annal ilma nurun wa nurullahi la ya'tahu li'asi. Jadi ingatlah bahawa ilmu yang baik itu ialah cahaya daripada Allah Azza wa Jalla, masukkan ke dalam hati kita untuk kita faham Quran, untuk kita faham sunnah, untuk kita faham fiqh.
kita faham ilmu-ilmu syar'i, maka cahaya Allah Ta'ala tidak masuk ke dalam hati yang maksiat. Jadi anak-anak kita kena ingatlah, walaupun kita duduk dalam negara yang jauh, kerana itu bila kita nak musafir, di antara doa yang diajar. Ya, kita orang musafir ni, kita ajar, kita niat apa? Kita kata kepada orang kita tinggal, astaudikumullah alladzi la tadhi'u wada'ihu. Tak? Orang yang penghantar akan doa kepada orang musafir, diukallah dinaka wa amanataka wa khawatina amanika. Jadi aku suruh Allah Ta'ala jaga agamamu, amanah kamu, apa ni wa khawati amalik, segala amalan-amalan kamu ni. Sebab apa? Bila kita duduk jauh, maknanya kita jauh daripada kawalan keluarga, jauh daripada kawalan anak beranak, yang menyebabkan kita jadi rasa bebas, rasa boleh buat apa yang aku nak. Dia berpegang dengan mazhab ISA, ikut suka aku. ISA maknanya ikut suka aku, apa yang aku nak ikut aku buat. Kita kata ini satu perbuatan yang tidak baik. Yang ketiga, pesanan kita yang ketiga daripada para ulama, bahawa dia kata an-nahzar minad dunya. Jadi kita menuntut ilmu ni jangan duduk mikir dengan benda-benda yang sibuk dengan benda-benda keduniaan. Jadi ada setengah orang ni duduk sibuk dengan benda tu benda ni, sampai peringkat ngaji pun tak ingat. Ada setengah negeri, setengah tempat negara, pelajar-pelajar kita ni boleh bekerja, sedangkan dia baru lagi peringkat BA, peringkat orang panggil peringkat rendah-rendah lagi lah, peringkat adik-adik, peringkat anak-anak, peringkat bawah lagi. Bukannya ada keluarga, bukannya peringkat tinggi-tinggi. Kalau orang peringkat master, peringkat PhD, ada isteri, ada anak, dia perlu kerja kerana nak belanja anak-anak dia. Ni peringkat awal lagi pun sudah mula lara, banyak ponting kelas dan sebagainya. Kerana apa? Kerana duk cari harta-harta dunia, tengok kawan-kawan kita bangga dia boleh kumpul duit banyak, kita pun nak juga sampai ponting kelas, sampai tak pergi talaki, tak ada kita nak sibuk dengan ulama-ulama yang ada. Jadi anak-anak kita yang ada di bumi Urdun, di bumi Syam ni, Masya Allah, di sana ramai lagi tokoh-tokoh ulama, kelas-kelas pengajian talaki. Ambillah, cari kelas-kelas talaki yang betul-betul, yang bermanfaat untuk negara kita dah. Kalau kita contohnya bagi pelajar-pelajar Malaysia ni, cari guru-guru yang bermazhab Syafi'i pada peringkat awal. Tapi jangan lupa, takkanlah kita nak Syafi'i juga, mengaji sini Syafi'i, pergi sana pun Syafi'i, tak belajar langsung nama mazhab lain. Tak. Jadi kita kata basicnya, tapaknya duduk di Syafi'i, tapi kita kena belajar juga fiqhul muqaran, fiqh-fiqh yang ada. Kerana itu dinasihatkan supaya tidak banyak lara, tidak banyak duduk cari kerja-kerja lain yang menyebabkan kita tertinggal kerja asas kita, keluar daripada rumah kita, kerja asas kita semata-mata kerana nak mencari ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membantu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, ilmu yang boleh membina masyarakat di tempat kita. Bila kita balik nanti biiznillah azza wa jalla, maka itu jangan lara, jangan duk kejar benda-benda yang di luar daripada batasan ataupun kemampuan kita. Yang keempat, panjang ni, ada 20 perkara. Kita ambillah dekat mana yang sempat. Mudah-mudahan anak-anak tulislah dia punya nasihat. Nasihat ni diambil daripada Syekh seorang tokoh ulama pendakwah. Dia kata nasihat kita kepada talibul ilmi. Yang keempat, an yahzar minal kibri. Ini di antara penyakit yang kita bimbang hari ni. Dia panggil penyakit rasa besar kepala. Rasa besar kepala. Sombong, takabur. Jadi orang yang sombong, takabur tak akan dapat ilmu. Orang yang sombong, dia tak akan dapat ilmu. Bila dia pergi belajar dengan Syekh ni, Syekh ni tak ada CJ ke, tak ada degree ke, tak ada. Yang pentingnya tak ada kedudukan lah, tak glamour pun Syekh dah. Orang tak kenal pun dia dalam masyarakat ni. Tak ada internet. Syekh ni tak ada Twitter, tak ada TikTok, tak ada. Jadi seolah-olah kita memperlekehkan orang tua. Sedangkan orang tua tu ilmunya banyak. Dia ada sibuk dengan ilmu, dia bukan sibuk dengan TikTok. Siapa nak TikTok, ambil je rakam hak dia kuliah, ambil rakam hak dia mengajar, kemudian kamu buatlah dia. Dia sendiri tak ada. Jadi ada kalanya begitu. Jadi kita jangan sombong. Di antara sombong,
sombong orang menuntut ilmu ni, iaitulah mereka memandang remeh kepada ilmu itu sendiri. Alah, ilmu ni biasa dah aku belajar. Belajar waktu di sekolah menengah lagi pun sudah ada. Dekat Malaysia pun belajar dah. Kita kena tahu. Ada perkara, benda tajuk yang sama, mungkin kitab yang sama, tapi fawaid daripada seorang guru pada seorang guru berbeza. Faedah daripada seorang guru pada guru yang lain itu juga berbeza. Baru ni datang ke rumah Hana ni, pondok ni, dia mari sini, Syekh Waidah apa nama? Ada nama dia lupa. Dia bagi pada Hana beberapa ijazah sanak dia. Kita kata jazahullahu khairah. Dan Syekh macam ni, peluang anak-anak yang duduk di bumi Urdun ni kena pergi cari. Biar kita balik, kita talaki sungguhlah, jangan ijazah barakah. Ijazah ni ada dua, satu dia panggil ijazah berkat je. Pergi rumah Syekh sekali Syekh baca kitab ujung sekali, aku ijazahkanlah kitab ni. Baca tak? Kita kata itu ijazah mengumpulkan ijazah, koleksi ijazah. Lah. Yang kita naknya betul-betul ijazah, maknanya awak belajar talaki daripada awal sampai ke akhir, kemudian diijazahkan dengan sanad muttasil daripada dia kepada pengarang kitab asal ke, ataupun kitab-kitab hadis daripada Syekh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu yang terbaik. Jadi anak-anak jangan sombong. Jadi kalau ada sikap sombong, rasa aku pandai dah. Sebab itulah kata ahli motivasi, manusia tak berubah dengan 3 sebab. Ini tanda pelajar-pelajar. Nanti kita mau tanya pula lepas ni dah. Manusia ni tak berubah dengan 3 sebab. Sebab yang pertama, dia sudah mati. Orang mati dia tak boleh berubah dah. Tak boleh berubah. Bahkan dia nak mandi pun orang tolong mandi. Tahu tak? Dia tak boleh berubah dah. Dia tak boleh buat apa dah. Dia nak berubah. Belum mati lagi dia nak berubah. Laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, berilah kepada aku tempoh lagi, aku nak sedekah dah, nak jadi orang soleh. Tapi wala yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Allah kata tak boleh dah. Dah kalau sudah apa ni? Sudah sampai tempoh, tak boleh lagi kita nak tangguhkan. Mana orang mati tak boleh berubah. Yang kedua, orang tak berubah, iaitulah orang jahil yang tak mau berfikir. Ini orang jahil tak mau berfikir, ini juga tak boleh berubah. Kalau kita ajar dia pun, dia kita. Apalah, kacau kita punya hidup dah. Baik aku duduk gini, duduk di atas melepok sini, main-main motor yang betang-betang atau duduk kacau. Itu dia panggil orang jahil yang tak boleh nak ajar. Kata orang bodoh tak boleh nak ajar. Ini di antara manusia yang tak berubah. Yang ketiga yang berbahaya, yang kita nak bincang dalam tajuk kita ni, yang ketiga, iaitulah orang yang merasai dirinya sempurna. Ini orang takabur. Orang merasa diri sempurna. Orang suruh belajar ni, aku pandai dah. Orang belajar ni, apa ni? Orang suruh talaki dengan Syekh ni, alah Syekh ni apa sangat. Jadi akhir sekali mau balik ke negara kita, bolehlah kalau setakat nak CJ tu. Tak, apa muzakirah bolehlah CJ. Tapi hakikat sebenarnya, apa ilmu yang kita nak balik. Jadi pelajar-pelajar yang duduk luar negara, jangan lupa. Kita kena ambil kesempatan, biar kita ada guru-guru yang kita talaki dengan dia, sampai mereka bila kita balik, kita boleh sebut nama guru kita, syekh-syekh yang masyhur yang ada di tempat kamu belajar. Anda tak tahu, zaman anda pergi dulu masyhur, pelajar-pelajar ni masyhur dengan Syekh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi contohnya rahimahullahu taala. Kemudian Syekh Muhammad Al-Uqlah, Syekh Hammam Said, beberapa nama-nama yang kita kira masyhur lah. Jadi ada pelajar yang talaki dengan dia, ada pelajar yang boleh bawa balik kitab, ada pelajar yang orang panggil bermulazamah dengan Syekh. Kita kata alhamdulillah. Nah, sekarang ni siapa ulama-ulama yang ada di sana yang kita kata boleh kita intisabkan? Kalau balik tak? Kalau dalam kita kuliah kita kata alhamdulillah guru kami, Syekh kami, Syekh fulan, Doktor fulan, ataupun Al-Faqih fulan telah memberi pandangan sekian-sekian. Jadi sekurang-kurang kita ada duduk berpayung di bawah payung guru-guru kita yang kira mursyid pada masa dia, kita kata alhamdulillah. Tapi jangan cari guru-guru yang ekstrim, yang melampau, yang duduk hentam orang sana sini. Jangan terjebak dengan kumpulan-kumpulan itu, kerana kita balik kita akan terbawa-bawa. Kita bukan mengharmonikan masyarakat, kita mengharukan masyarakat. Tak ada faedah pergi belajar jauh-jauh, tiba-tiba buat balik benda-benda yang
yang tidak baik kepada kehidupan kita ketika kita sedang belajar, sedang menuntut ilmu. Jadi ini penting. Jadi anak-anak di sana cari bertalaki. Ana perhatilah waktu kita belajar dulu, ada pelajar-pelajar yang Masya Allah. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Rajin. Berulang ke masjid Nabi hari-hari. Bertalaki dengan syekh setiap hari. Lepas maghrib biasanya kita talaki. Ada yang sambung lepas Isya. Ada yang datang hari cuti pada waktu pagi, petang, lepas asar dah mula. Dan mereka balik ke Malaysia, kita boleh kenal. Mereka ni di persada dakwah di tanah air, masyhur. Jadi nama-nama tu ana tak nak sebutlah di sini. Ya, sebab kita hari ni payahlah sebut nama orang ni, kata tak sebut nama orang ni. Baiklah, saya contohnya ada nama-nama jadi figure besar dalam dakwah di tempat kita sebab di antara orang yang talaki. Ada juga yang pergi talaki di tempat yang salah. Akhir-kali dia balik jadi figure besar juga untuk menghentam orang. Kita kata jangan. Di mana-mana sajalah ada tempat, belajar di Syam ke, belajar di negara Arab lain pun, ada ustaz-ustaz yang hulu, ada ustaz-ustaz yang lemah lembut, maka kita mengatakan di situlah tempat yang kita nak mencari, yang kita nak nak menimba ilmu sebanyak mungkin. Kerana apa? Kerana kalau kita tak ambil waktu ni, bila lagi kita nak ambil? Kemudian yang kelima dah kita. Yang kelima, al-ihtimam bil ibadah. Pelajar-pelajar kena ambil berat dalam sudut ibadat. Di antara ibadat yang besar yang menjadi tonggak kepada agama ini, as-salatu imaduddin. Solat itu tiang agama. Jadi orang belajar agama, kalau solatnya tidak mantap, solatnya tak jaga betul-betul, kita kata sukar. Sakat yang anda tengok di kawasan yang anda pergi di Jordan dulu, maknanya masjid-masjid banyak. Jadi kita solatlah berjamaah di masjid. Kalau rumah kita jauh contohnya, musim sejuk nak berjalan pergi bukan senang. Jadi kena buat juga di rumah persatuan rumah kita ni, biar ada juga tempat yang kita solat berjamaah. Walaupun sama-sama kita, tapi sekurang-kurangnya kita solat berjamaah sama-sama kita. Jangan pula masing-masing. Hari ini di antara perkara kami orang-orang tua yang duduk dalam bidang dakwah di tempat kita ni tak, kita rasa sukar nak ubah perangai masyarakat ni. Apa dia? Ni solatul jamaah. Kalau berhenti di surau ke, di RNR ke, di stesen bah ke, stesen kapal terbang, payah kita nak satukan orang supaya solat jamaah. Payah. Jangan main-main. Dia punya cara dia tak mau. Dia masing-masing Allah solat sendiri. Itu kita kata solat masing-masing solat sendiri-sendiri. Kita mengatakan inilah punca. Bila balik nanti kamu akan terikut-ikut dengan macam ni. Kamu akan terikut-ikut dengan perangai yang dibuat oleh waktu kita belajar. Sebab waktu kita belajar ni, waktu kita kena betul-betul jaga. Maka ihtimam bil ibadah, anak-anak kita ni, ibadat yang penting kita jaga, iaitulah solat. Solat jemaah, jangan tinggalkan. Tak boleh pergi masjid, kena buat juga di rumah persatuan. Rumah persatuan biasa dekat-dekat dengan dalam kawasan penempatan pelajar ataupun disakan di asrama, kita kena ada solatul jamaah. Walaupun sama-sama kita, eloknya kita solat jemaah sekali dengan orang-orang lain. Duduk dengan orang Arab tapi duduk cakap Melayu 24 jam, apa faedah duduk dengan Arab? Baik awak belajar di kampung kita. Anak-anak Kelantan belajar di Kiyah lah, senang. Belanja pun jimat, hari cuti boleh balik bantu mak ayah. Duduk di negara luar pun, di Mesir ke di Jordan, tapi duduk kecap Melayu 24 jam, kita kata di mana faedahnya? Jadi ini juga rugi. Jadi kita kena ambil peluang-peluang yang ada ini. Belajar teknik dakwah dengan orang-orang. Jadi jaga ibadat kita yang patut-sepatut kita kena jaga. Di antara lagi kalau bab solat, kita kena jaga tahajud, kena jaga solat witir, kena jaga solat duha, dan jangan lupa solat qabliyah ba'diyah yang disebut dengan nama salatul Nabi sebut dalam hadis, man hafiza sintai asyrata rak'atan. Siapa dia jaga 12 rakaat.
Siapa dia jaga 12 rakaat ini, inilah yang di antara yang penting dalam kehidupan kita seharian. Jadi lebih-lebih lagi penuntut ilmu. Jadi jaga solat sunat qabliyah ba'diyah. Jaga solat malam, kita jaga solat witir. Kalau tak boleh bangun awal malam pun, tak boleh bangun awal pun, bangunlah dekat-dekat subuh. Sekurang-kurang biar ada lah. Kalau hari-hari duduk di sana, duduk main tidur, ya sukar bagi kita. Tak, bila balik jadi pendakwah pun payah juga. Kita kata itu di antara perkara yang kita kena perhatikan. Dan jangan lupa zikir waktu pagi dan petang. Azkarus sabah, azkarul masa. Ini jangan lupa. Sebab kata orang zikir dengan hati seperti ikan dengan air. Zikir dengan hati seperti ikan dengan air. Ikan tak boleh hidup tanpa air. Demikian juga hati tak boleh hidup tanpa zikir. Hati tak boleh hidup tanpa zikir. Dia akan jadi lemah, akan jadi lesu, akan jadi tak kuat. Belajar. Ada setengah pelajar ni dia, bila kita nasihat dia, dia kata kawan-kawan dia nyerok pun boleh excellent je. Boleh mementah je periksa. Periksa lain. Geng-geng orientalis pun, kalau yang belajar Islamic study, boleh je excellent, boleh je mementas. Walau dia kafir. Jadi kalau kita anak orang Islam boleh mementah dengan peperiksaan, tapi kita tak tahu dia apa akan jadi selepas dia tamat belajar esok. Adakah dia warak dengan ilmu dia, ataukah dia salah gunakan ilmu, atau dia jadi penunggang agama, atau dia jadi pengampu kepada pemerintah, atau dia jadi pak turuk kepada... Kita tak tahu. Sebab waktu dia belajar Quran dan hadis, waktu dia belajar ilmu syariat, di waktu belajar dulu, dia tidak warak, dia tidak jaga ibadat dia, kita kata ini di antara perkara yang besar. Jadi para pelajar sekalian, anak-anak sekalian, di antara nasihat Imam Syafi'i rahimahullahu taala, kata-kata Syafi'i yang sangat masyhur. Syafi'i kata apa? Man arada an yaftahallahu alaihi qalbu. Siapa dia, Allah Taala bukakan dada dia, lapangkan jiwanya. Allah Taala nak hati kita cerah. Siapa dia nak hati dia cerah, lapang dada, jiwa dia tenang, maka 3 perkara dia kena buat. Nasihat ni bukan untuk pelajar sajalah. Kita orang tua pun perlu kepada pelajar. Tapi pelajar-pelajar yang menuntut ilmu sangat-sangat memerlukan nasihat dan taujihat ini. Sangat perlu kepada nasihat dan taujihat ini. Di antaranya, kata Syafi'i, tarkul ma'asi, tarkul zunub wajtinabil ma'asi. Jadi yang pertama, dia kena tinggalkan dosa-dosa dan segala maksiat. Jadi sekarang ni pelajar-pelajar yang kita bimbang, maksiat nak pergi tempat pusat-pusat maksiat tu, insya-Allah anak-anak yang belajar ilmu ni, insya-Allah kalau duduk dalam persatuan pelajar, semua pakat jaga. Tapi kalau yang keluar, innama ya'kulu zi'bu al-qasiyah, al-ghanam khasiyah. Dalam hadis kata, serigala akan makan apa? Makan kambing yang terpencil. Jadi kita duduk di luar negara. Orang kampung tak kenal kita. Orang sebelah tak kenal kita. Jadi bebaslah kalau nak buat maksiat. Tapi dengan kita ada persatuan, dengan kita duduk bersahabat-sahabat, dengan kita duduk dengan dengan kawan-kawan yang baik, insya-Allah kita terkawal. Kita tidak akan terjebak dengan benda-benda yang tak baik. Tapi kalau duduk seorang-seorang, menghilangkan diri daripada kawan, menghilang diri daripada persatuan, kita kata ini yang berbahaya, ini yang kita bimbang, ini yang kita takut. Sebab apa? Sebab serigala makan kambing yang bersendirian. Kalau kambing satu kawan, kambing dia tak pergi. Tapi yang terpencil itu yang kita bimbang. Jadi pelajar-pelajar jangan pencilkan diri daripada kawan-kawan, daripada persatuan. Itu yang pertama sekali. Syafi'i kata, tarkuz zunub wajtinabil ma'asi. Yang kedua, tarkuhu ma la ya'ni, jauhkan diri daripada perkara yang tak ada faedah. Apa dia perkara yang tak ada faedah? Kita kena letak dalam pengajian, dalam sehari kita ni, berapa ilmu yang kita nak belajar. Contohnya, waktu hari dawam, bahasa kita Kelantan kata dawam ni, hari belajar. Anda tak lupa dah, di Urdun ni dia cuti hari apa? Hari Jumaat ke hari Ahad juga. Kan? Hari dawam kita ada pelajaran. Ada subjek yang kita mengaji. Jadi kita balik, kita ulang kaji, kita murajaah, kita kalau ada dia panggil amal khusus, ada wajibat, ada kerja-kerja yang diberi, kita selesaikan.
Hari cuti, kita cari guru. Itu penting. Jadi yang penting tarkuhu ma la ya'ni, tinggalkan perkara-perkara yang tak ada faedah. Tinggalkan perkara-perkara yang tidak memberi faedah. Sebab apa? Sebab menghabiskan masa, lara tak tentu pasal, kita kata rugi, jauh-jauh kita mari, maka kita tidak mengambil kesempatan yang ada itu untuk bertalaki. Yang ketiga, ini kita masih lagi dalam isu al-ibadah. Yang ketiga, Syafi'i kata, iaitulah falyakun bainahu wa baina rabbih khabiyatun min amalin, iaitulah hendaklah ada di antara kita dengan Allah amalan-amalan yang tersembunyi. Apa dia amalan sembunyi? Yani kita solat tahajud, kita zikir, kita baca Quran, itu dia panggil amal al-khabiyatu min amalin, amalan yang tersembunyi, iaitulah amalan yang kita kena buat, tak payah tunjuk pada orang, sebab kita dengan Allah Azza wa Jalla semata-mata. Jadi kalau kita tak ada ibadat tak sedut cerita dengan orang. Ni hari ni kita bimbang hari ni. Pelajar-pelajar kita ni, orang tua pun duk sibuk dengan duk tayang ke Facebook ya. Baca Quran tunjuk Facebook. Tu Facebook, ni Facebook, akhir kali tak ada dia malaikat tolong tulis amalan kita. Kita sendiri dah tulis amalan. Kita katakan ini di antara kepincangan yang berbahaya kepada kehidupan kita sebagai penuntut ilmu, yang dibimbangi kita tak dapat ilmu yang baik sebab duk sibuk dengan benda tu, benda ni. Jadi yang kelima ni jaga ibadat. Syafi'i kata apa? Jangan lupa juga, kita di sana ada musim sejuk, syita. Musim sejuk ni biasanya siangnya pendek, malamnya panjang. Waktu ni lah kita nak puasa. Puasa ni melatih jiwa untuk jadi yang baik, satu. Jadi belanja pun jimat dah. Sekarang kita makan pagi dengan makan tengah hari dah tak ada dah. Tapi kita tak apalah tu, makan je lah, insya-Allah rezeki ada. Siapa tak cukup duit, mak ayah hantar, ataupun dapat beasiswa daripada mana-mana tajaan, ataupun dapat duit zakat daripada pihak PPZ negeri masing-masing. Kita kata alhamdulillah, itu yang kita ada. Tapi kalau boleh kita puasa dan lain-lain lah, banyak lagi lah tentang puasa-puasa ni yang kita nak. Isu yang keenam, tanda pelajar-pelajar, isu yang keenam iaitulah kita jangan campur, jangan at-tasarru' dalam kumpulan-kumpulan yang duduk kutuk orang ataupun tajrih orang. Jangan campur. Ni dak awal-awal lagi duk sibuk dak fatwa tu, orang tu salah, orang ni sesat, orang tu tak betul, orang ni tak betul. Habis siapa yang betul? Kita seorang. Kita kata ini satu perkara yang cukup menakutkan kita lah. Sebab apa? Kita gopoh sangat. Baru belajar sehari dua pun nak tunjuk alim dah. Nak tunjuk pandai dah. Buat TikTok siap dah. Pagi-pagi satu TikTok tunjuk kita ni hukum ni. Kita kata sabar dulu anak. Waktu sekarang ni waktu dia panggil waktu menabur benih. Waktu nanti kita dah menuai esok, waktu kita berdakwah, kita kerja lah, kita keluarlah ilmu yang kita ada. Sekarang ni waktu kita belajar. Waktu kita menuntut ilmu. Jangan gopoh nak menonjol, kata orang. Jangan gopoh nak menonjol. Tapi kalau kita ada ilmu, penting. Dia panggil al-muzakarah. Hayatul ilmi bil muzakarah. Hidupnya ilmu itu dengan muzakarah. Jadi pelajar-pelajar yang ada ilmu, contohnya orang ni terror dalam bahasa Arab. Kalau dia biasa belajar di tempat dia ni, dia boleh bahasa nahwu contohnya. Dia ajar adik-adik yang lain. Adik-adik yang baru mari ni, pokok junior apa ni, adik-adik hak baru ni, kita ajar. Adik hak baru pula pergi cari abang-abang hak lama, senior-senior yang ada ni, tolonglah ajar saya dah. Saya tak tahu nak baca kitab ni macam mana. Jadi ini peluang yang cukup ketara. Dan satu lagi nasihat saya jugalah. Ini yang nak duk perhati sebahagian tempat. Anda pergi melawat negara, melawat di rumah student. Tengok-tengok dia punya jadual belajar kitab Jawi di negara Arab. Saya kata, ya Allah,
Jauhnya mari. Kalau nak belajar kitab musalli, muniatul musalli, nak belajar kita pedoman salatul jamaah, kita tak nafikan kita itu ada manfaat, ada faedah. Tapi sekarang ni awak duduk luar negara, mengembara 8, 5, 10 jam dengan kapal terbang. Mari nak gaji kita jawi, baik kau belajar di pondok di kampung kita ada tu. Baik kita ngaji pondok hak kita ada tak? Ni pergi jauh-jauh. Ambillah peluang, belajar dengan tu Arab, belajar dengan orang Arab. Belajar dengan Arab. Waktu kita belajar dulu, ana dengan kawan-kawan, ni pengalaman ayah-ayah, pengalaman ayah lah untuk anak-anak ni cari pengalaman dah. Kita kadang-kadang tak ada orang mengajar. Ana masa tu kita nak belajar kitab Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah lil Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Jadi waktu tak ada orang mengajar di masjid, tak jumpa. Akhir kali ada syekh duk mengajar kita usul fiqh dalam kelas. Kita kata, "Syekh, mungkin tu'allimuna hadzal kitab?" Dia kata, "Ahlan. Aku nak dia sebab aku pun mengaji kitab ni tapi aku tak ajar secara kulit ke kulit. Biasalah kan kita dalam kelas ni dia panggil muzakirah. Bila muzakirah ni kita ajar ikut selibus jelah. 2 muka, 10 muka. Dia kata kalau ada puak-puak munak, kita buka kelas lepas solat asar di Sakan Jamiah ni, di surau dia, mari sini, aku ajar berapa kali seminggu. Kita kata alhamdulillah daripada awal sampai akhir khatam kita. Kita nak macam tu. Jadi anak-anak ambil peluang dengan syekh-syekh yang ada, tuan-tuan guru yang ada di sekitar kita, pakar dia bidang apa. Syekh ni kita kata mahir dalam bidang fiqh. Tanya dia, "Syekh, boleh ajar kita fiqh Syafi'i?" Dia kata boleh. Boleh ajar fiqh Muqaran? Boleh. Jadi kita pilih. Hari ni belajar fiqh Syafi'i, esok kita belajar fiqh 4 mazhab. Syekh ni pakar bidang apa? Bidang usuluddin. Di antara kelebihan mengaji di Jordan yang anda perhati, dia ajar dua-dua. Akidah salaf wa khalaf. Itu penting. Kalau kita belajar akidah salah saja, tak tahu khalaf, nanti kita jadi sempit dia punya lorong. Kalau kita belajar khalaf saja, tak tahu salaf, lagi sempit. Jadi kita kena belajar dua-dua. Inilah peluang nak buka lorong seluas-luasnya. Kata orang biar kita ambil laluan yang selesa, iaitulah lebuh raya 4 lain tanpa tol. Kita kata ini yang terbaik untuk kita belajar. Jadi kita kata alhamdulillah. Ini peluang yang cukup besar. Jadi anak-anak ambil peluang itu, belajar dengan guru-guru. Kalau kita tak cari, kata orang sebagaimana kata Imam Malik rahimahullah taala, ketika khalifah panggil dia supaya pergi ke mana? Pergi ke istana untuk mengajar, dia kata al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Nak ilmu datang sini, datang majlis aku mengajar ni, bukan ilmu pergi cari awak. Kita kata masya-Allah tabaraka. Itu kata-kata motivasi yang mahal yang telah ditunjukkan oleh Al-Imam Darul Hijrah, Imam Malik rahimahullah taala. Imam Malik ni seorang imam yang besar, yang wara, duduk di mengajar di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala pilih dia menjadi salah seorang daripada imam yang ada pengikut. Akhirnya lahirnya mazhab Al-Maliki, hasil daripada mazhab imam yang di madrasah yang dipelopori oleh Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala wa radhiyallahu anhu. Jadi kita mazhab Syafi'i. Tapi ambil peluang ini, pergi cari. Kalau tak ada orang mengajar, kita minta guru mengajar. Tak ada orang mengajar, minta guru mengajar. Jadi kita kata alhamdulillah, anak-anak ambillah kesempatan peluang yang besar ini. Jangan duduk sibuk nak mengajar, kita sibuk belajar. Jangan sibuk nak mengajar dan kita sibuk dengan belajar. Belajar pula, carilah ilmu-ilmu yang kita panggil yang boleh memberi manfaat kepada kita, supaya kita boleh sebanyak mungkin. Allah, ana kenal lagi beberapa nama. Sekarang ni alhamdulillah di antara pelajar-pelajar yang aktif dalam dakwah di Malaysia. Waktu cuti Saifi ni kalau di Arab Saudi lah. Kita cakap di negara tempat kita belajar. Di Jordan nanti pelajar-pelajar boleh tambah lepas ni ya. Tolong bagi maklumat untuk ustaz-ustaz yang lama-lama ni dengar, dan untuk ibu bapa juga boleh dengar. Jadi bila Saifi, dia ada daurah, dia panggil daurah as-Saifiyah. Daurah ni kita belajar kitab. Di Masjid Nabi ada, di masjid lain-lain ada yang pergi mengembara ke Qasim pun ada yang pergi ke Riyadh pun ada. Jadi yang penting dia tak balik, dia balik ujung cuti.
Dekat-dekat nak habis tempoh tiket dia balik sekejap nak untuk ziarah ibu bapa, sebab kita ada tiket kan. Alhamdulillah orang sedekah tiket, kenapa tak guna. Tapi 3 bulan masa bukan untuk enjoy balik menghabiskan masa jalan sana sini ataupun sekadar balik jadi driver tu hantar adik pergi sekolah je. La, al-an waktu tahsilul ilmi, waktu kita menuntut ilmu. Jadi pelajar-pelajar kena ada. Jadi daurah-daurah yang dianjurkan oleh sama ada pihak universiti, pihak masjid, pihak surau, pihak yang ada ini yang kita nak cari. Jadi jangan undur ke belakang. Jadi waktu anak nasihat kepada pelajar-pelajar, sekumpulan pelajar pergi luar negara, duk bawa kita jauh belajar, saya kata ni kenapa awak tukar dia undur ni? Dia kata undur apa? Ni aku ngajar pondok ni. Ni kau mari di negeri yang banyak ulama, tapi kenapa tak jangan salah faham. Ana bukan menghina kita lama, sebab saya sendiri pun duduk mengajar kitab Jawi. Kita sendiri pun duduk mengajar kitab Jawi. Tapi nak katanya kita duduk dalam lubuk yang besar, ikan besar, duduk cari ikan seluan. Kita kata tidak sesuai dengan dia. Jadi peluang-peluang yang ada ni kita kena ambil peluang dengan para ulama-ulama yang besar ataupun ulama yang muktabar, supaya kita boleh boleh ambil sebanyak mungkin ilmu yang kita cari. Itu di antara peluang-peluang yang ada, dan ana dapat maklumat daripada pelajar-pelajar di sana mengatakan kami di sini pun waktu saifi ada juga dia panggil semester pendek, dia panggil semester pendek boleh habis. Jadi kita boleh habis cepat. Lebih-lebih lagi duduk negara yang mahal seperti di Jordan ni, mahal dia punya kos. Tak, kalau di Mesir pun murah-murah pun mahal juga. Yang paling murah sekali di mana? Di rumah kita. Balik kapur kita ni yang paling murah, sebab kita tak payah beli makan. Mak ayah yang beli makan. Kita tolong makan je. Tolong makan, tolong khidmat, tolong belajar, tolong mengaji. Tak, jadi kita tolong mengaji, kita boleh banyak faedah, boleh banyak kelebihan yang kita ada. Itu di antaralah yang kita nak sebut kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya dalam nasihat yang kita beri secara ringkas ini. Jadi sekarang Salahuddin, kita buka kepada sesi tanya jawab. Anak-anak nak tanya apa? Ada jawapan kita jawab, tak ada jawapan kita tangguh. Dipersilakan untuk Salahuddin buka tanya jawab kepada pelajar-pelajar kita di sana. Okey, jazakumullah khairan kathira diucapkan kepada Datuk Doktor atas pembentangan ataupun pengisian berkenaan dan kaifa natlubul ilm. Sebelum saya pergi ke sesi soal jawab, saya nak jawab sikitlah berkenaan dengan beberapa persoalan Datuk Doktor tadi. Bagus, terima kasih. Dawam kami di sini semuanya selaras hari Jumaat dan Sabtu cuti. Jadi bermula Ahad sehingga Khamis dawam, yakni PDPC lah. Macam Kelantan jugalah. Macam Kelantan juga. Alhamdulillah. Lagi soalan kita tadi apa lagi yang kemudian daurah saifi. Daurah saifi juga ada di sini juga, yang dikeluarkan oleh Markas Albani. Contohnya juga Ma'arij, ada juga beberapa markas-markas ilmu yang ada di Jordan ini juga. Okey. Jadi tanpa membuang masa, saya terus kepada sesi soal jawab. Tetapi saya utamakan sesi soal jawab ni kepada para pelajar dululah. Jika tiada para mahasiswa yang ingin bertanya, saya serahkan kepada orang awam ataupun pengikut follower sejati Datuk Doktor. Okey, soalan. Dia tanya mana tu? Dia tanya direct di chat. Dari komen. Dia ada di komen. Sekejap saya kumpulkan. Silakan. Kita sini pukul 10.30 malam dah ni. Di Jordan pukul berapa sekarang? Kalau di sini 5.30 dan 20 minit lagi, beberapa minit lagi nak masuk maghrib. Jika musim apa sekarang ni? Syitawi dah? Rabi'? Sekarang ni musim syita. Musim nak masuk musim syita. Awal maghrib. 5.20 maghrib dah? 5.50. Subuh? Subuh pukul 4.50.
Awal lagi. Ah, Ingat kau awal. sedap tidur. Baik, silakan. Okey, ada soalan daripada seorang mahasiswa yang bernama Adam Zikri. Al-Fadil Datuk Doktor, saya ingin minta pandangan. Bagaimana dengan pandangan sebahagian masyarakat yang memandang rendah terhadap sistem pengajian universiti berbanding pengajian di pondok yang ngaji sebutir-sebutir. Jazakumullah khairan. Pandangan doktor. Kita kata dua-dua jangan dipandang rekeh lah. Ana alhamdulillah saya lahir di pondok, belajar di pondok sampai habis. Dulu orang mengaji di pondok 9 tahun sampai kelas 9 dia panggil. Dia tak panggil tingkatan, dia panggil kelas 9. Habis kelas 9 tu jadi guru pula. Ngajar pula. Kemudian baru masuk universiti. Bila masuk universiti kita tengok dua sistem. Bagi anaknya kalau kita boleh gabung dua ni adalah satu lengkap melengkapi. Lengkap melengkapi. Dia jadi pelajar-pelajar kita di pondok, dia belajar kitab. Ada yang sempat khatam lah, kulit ke kulit. Ada yang tak khatam pun. Sebab kitab-kitab besar tak sempat. Kadang-kadang ustaz kita ni dia syarah terlalu panjang. Satu hari 5 baris, mana nak habis, nak khatam berapa puluh tahun nak tunggu. Tapi kesan pengajian secara talaki berkitab ada kesan dalam kehidupan budak. Ana mula-mula balik dulu, saya mengajar di Kias. Orang Kelantan kenal lah Kias ni. Bila ana suruh pelajar baca, ada pelajar yang fasih baca dalam kelas. Baca. Ana kata, min aina anta? Dia ketawa. Dia kata, ma ta'rifuni. Kata, aku tak cam. Rupanya dia ni khiri, pelajar alumni Pondok Sungai Durian. Jadi bila dia masuk dalam kolej, jadi dia menonjol dalam sudut baca-baca kitab. Kita kata kita tak boleh nak pelekeh lah. Sebab orang universiti walaupun dia tak baca kitab kulit ke kulit, tapi sekurang-kurang maklumat yang diberi ada ilmu dalam bidang yang dia belajar. Ada ilmu dalam bidang yang dia belajar. Jadi kita kata boleh lengkap melengkapi lah. Jangan duduk pelekeh sana sini. Orang ngaji pondok tak ada CJ, orang ngaji universiti tak ada talaki. Kita kata tidak sebenarnya. Orang ngaji universiti, yang anak bagi nasihat tadi kepada anak-anak, walaupun kita belajar universiti, kita laki. Di markas-markas di ilmu yang banyak, lebih-lebih lagi duduk negara Arab. Dia duduk di Jordan, duduk di Mesir, duduk di Syam, duduk di Syria. Lebih-lebih lagi. Duduk di Syria lagi hebat. Dia nak berjalan tak boleh sekarang sebab negara terkepung. Jadi orang ni lah orang yang kena talaki sungguh-sungguh. Kurang-kurangnya kalau kita balik, kalau kita mati syahid, kalau hidup balik, kita balik syahadah. Jadi kata orang, sama ada dia mati syahid di tempat dia belajar ataupun dia balik dengan syahadah yang boleh membantu masyarakat, kita kata insya-Allah. Jadi bagi ana gabungan dua sistem menarik. Sebab tu dari pondok saya sekarang ni saya gabung dua-dua. Ada ngaji kitab, ada ngaji sekolah silibus Yayasan Islam. Jadi kita gabung dua-dua, insya-Allah pelajar-pelajar dapat faedah yang lebih besar daripada yang satu aliran. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan. Kemudian saya rasa dua lagi soalan lah supaya lengkap 3. Kita ambil saranan sunnah Nabi. Ini tahlil dalam 3 perkara lah, setiap perkara. Iaitu daripada mahasiswi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Fasihah Suhaimi. Al-Fadil Doktor, saya Fasihah dari Irbit. Apa nasihat doktor kepada pelajar tahun 4 yang bakal pulang ke tanah air tidak lama lagi? Dipersilakan doktor. Alhamdulillah, Ibnati Fasihah, nama dia Fasihah. InsyaAllah. Kuni Fasihah. Jadi bila kita nak balik, sekarang ni kita baru kita tahu kita tak ada ilmu. Ini pengalaman ana lah. Orang yang belajar dulu, waktu ana tawakhir di Fakulti Syariah, saya ngaji syariah dulu di universiti. Bila masuk tawakhir, buka kitab tu tak kena, buka sini tak kena. Kata apa yang aku nak balik ni? Jadi masa tu kita cuba mencari-cari guru-guru yang kita boleh talaki sekurang-kurangnya. Kalau anda tengok di markah-markah di Jordan, terbanyak kelas-kelas yang mengaji Al-Quran. Kalau boleh ustazah pergilah.
biar boleh juga sanak Al-Quran buat balik. Selain daripada fakulti yang kita belajar, mungkin fakulti ta'allamna fi kulliyatil lughah contohnya, atau kuliatul adab, atau apa kuliah pun, biar ada satu ilmu yang kita boleh khidmat pada masyarakat awam di tempat kita. Contohnya, pergi di markaz talaqi, kita belajar Quran. Di dalam masa 6 bulan ni, kita biar boleh khatam Quran. Kalau tidak hafal pun, tidak hafizah pun, kita boleh mengaji talaqi secara nazar, secara tengok. Mengaji secara tengok. Tapi kita boleh sanak pengajian Al-Quran. Jadi balik sekurang-kurangnya, khidmat kita kepada masyarakat, kalau kita boleh kerja kajian lah. Biasa dah jadi fenomena begitu dah sekarang kan. Jadi kita boleh juga buka kelas di surau di kampung kita. Kalau tak ada surau pun kita boleh buka di rumah kita. Yang kita boleh beri khidmat kepada masyarakat. Ini sangat berguna dalam bidang dakwah sekarang ni. Sekarang ni alhamdulillah, ana duk tengok kalau ustazah yang ada kemahiran, dia akan menjadi tumpuan di mana-mana dia pergi. Sebab muslimat ni rajin sungguh mengaji. Kalau nak mengaji, nak pergi tempat kuliah, muslimat paling ramai daripada laki-laki. Jangan kita tengok hari Jumaat dah lah, sebab muslimat tak pergi masjid hari Jumaat. Benang laki-laki hari Jumaat, hari lain insya-Allah benang wanita dalam majlis ilmu. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan. Dan soalan terakhir daripada YDP sendiri, iaitu Ahmad Nasir Al-Wa'i. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya pendapat daripada Ustaz sendiri dari sudut penyusunan waktu untuk murajaah dan waktu membaca. Terima kasih. Biasa murajaah ni waktu yang paling baik lah pagi. Sebab pagi tu kita tenang. Tapi zaman sekarang ni anda tak pastilah. Orang duduk negeri Arab ni terutamanya, pagilah waktu yang paling seronok tidur. Jadi budak-budak ni kalau cakap tak tidur pagi, kau jangan tipulah orang tua ni. Kita tahulah dia budak-budak negeri Arab tipu. Yang peliknya tidur di negeri Arab ni, dia boleh tidur sampai tengah hari. Balik Malaysia tak boleh tidur sampai tengah hari. Pening kepala. Itu dia di antara nikmat negeri Arab selain daripada makanan sedap, makanan tapi tidur juga sedap. Jadi itu cabaran besar. Maka kalau mengikut dalam sistem ulama salaf, dia kata waktu murajaah yang paling baik waktu pagi. Kita boleh bangun tahajud tu, kita murajaah Quran kat situ. Lepas solat subuh kita murajaah kita punya pelajaran. Ataupun kita tengoklah kesesuaian masa yang ada sekarang ni. Mungkin tengah hari, pagi sampai tengah hari kita di kelas. Petang, maghrib kita ada waktu. Jadi waktu itulah waktu kita duduk iktikaf di masjid, kita murajaah pelajaran. Kalau ada orang kuliah kita dengar, tak ada kuliah kita study. Jadi setiap orang tu ada waktu sih, tapi jangan study malam sampai mereka terlepasnya solat subuh, sebab ini cukup berbahaya. Jadi ada juga budak-budak ni dia study malam, dia jadi macam burung ketuk. Mau kenal burung ketuk Salahuddin? Kena. Duduk kat mana Salahuddin ni? Saya Ganu. Dia masuk juga dalam Kelantan. Komat. Baiklah. Jadi burung ketuk ni, orang Arab kata berumah. Burung ketuk dia tak tidur malam. Jadi ada budak-budak ni dia jadi burung ketuk. Study sampai pukul 2 pagi, lepas tu dia tidur. Tidur di order pukul 4.30 dah subuh, agak-agak bangun tak bangun. Kalau bangun tu tarah wali lah. Kalau tidak, jadi. Sebab tu Nabi SAW larang kita berbual-bual lepas Isya, kecuali ada keperluan yang mendesak. Jadi kita tahu, tempat kita ni akan bangun awal. Dawam pukul apa dawam? Pukul apa dia mula start kuliah? 8.30 sehingga 5.30. 8.30 bangun. Kalau kita bangun pukul 4 subuh, dah tidur balik lepas pada tu. Tak tidur. Kecuali awak tidur lepas solat Isya pukul 8, pukul 9 tidur, itu cukup. Memadai tidur. Jadi waktu study ni kita kena tengok waktu yang sesuai dengan kita lah. Dengan uruh yang ada di tempat saudara belajar, tempat anak-anak belajar di sana, sukar. Kalau mengikut asli, memang gitu dia punya. Waktu study yang paling baik, anda ingat waktu kita duduk pondok belajar mengapa Alfiyah Ibnu Malik. Allahu Akbar. Pagi bangun. Pukul 4.30 bangun dah. Tahajud lepas tu mengapa. Itulah suasana yang berlaku. Mudah-mudahan ada manfaatlah nasihat kita ni kepada anak-anak kita. Dan kita doakanlah. Kita doakan kepada anak-anak semua. InsyaAllah Allah Ta'ala beri ilmu yang bermanfaat. Belajar sungguh-sungguh. Jaga diri baik-baik. Ambillah peluang bertalaki dengan ulama-ulama besar, ulama-ulama yang ada di dekat kamu, sebab inilah waktu. Dah balik orang tak talaki dah.
Tak Salahuddin bukan masuk PU. Tak, Wa'i masuk Imam Muda. Jadi akhir sekali kita jadi terlarut dalam glamour-glamour yang ada ni, kita tak akan belajar lagi. Akhir sekali banyak cerita-cerita pelik dalam di kuliah-kuliah live, kuliah-kuliah selebriti sekarang ni, banyak benda-benda yang pelik sebab dia orang tak sempat nak murajaah. Sekali ana forum dengan seorang selebriti yang masyhur, keluar TV selalu. Dia pegang yang mikrofon terus bawa hadiah palsu. Saya kata kenapa dia ni? Ana pun buka Al-Bahisul Hadisi, cari hadis, tunjukkan dia, Ustaz, hadis hantar ni teruk ni. Dia kata, Allahu Akbar, ana memang terlalu sibuk saya, tak buka kitab dah, pakai mengajar dalam kepala. Ini yang berbahaya. Sebab kita nak jadi glamour, kita dah tak ada masa untuk talaki, tak ada masa nak murajaah, tak ada masa nak tengok. Akhir kali kita akan hentam apa yang kita ada dalam kepala kita, maka kita tidak lagi berdasarkan akademik, ilmiah yang kita belajar. Kata orang sudah jadi daripada tata kelola jadi tata kelaut, kata orang, ilmu dicampur ke belakang, yang penting masyhur, kemasyhuran itu yang dikejar, dan royalti yang dikaut, tapi masyarakat akan menerima maklumat yang kita beri yang tidak berpaksikan kepada ilmu yang benar ataupun maklumat-maklumat yang sahih. Kita kata ini satu perkara yang merugikan ummah, dan bukan sekadar merugi, membahaya ummah kalaulah kita tak ambil peluang sekarang, bila lagi kita nak menuntut ilmu. Wallahu alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.